wabarakatuh. Nama saya Aiman Hilmi bin Muhammad Faizal. Nombor metrik AA201007. Jenis-jenis sisa toksik terbagi kepada dua, iaitu bahan organik dan bukan organik. Bukan organik ialah plumbum, merkuri, arsenik, asbestos, kuprum, kromium, selenium, perak, nikel, antimoni dan kadmium. Sisa toksik organik iaitu hidrokarbon, ether, ester, keton, dioksin, PCB, racun serangga dan nitrosamines. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi bin Muhammad. Jadi saya akan membentangkan tentang punca-punca berlakunya pencemaran dari sisa toksik. Jadi punca yang pertama adalah pembuangan sisa toksik dari kilang. Jadi kebanyakan kilang di Malaysia ini dibina di sepanjang sungai untuk memastikan bahan-bahan buangan disalurkan dalam sungai-sungai berikut. Dan masalah ini timbul apabila cecair kimia yang dibuang ke dalam sungai itu tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik yang mencemarkan air sungai. Jadi punca yang kedua adalah sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang jelas terhadap perkara ini. Seterusnya, mereka tidak menguruskan sampah sarap ini dengan langkah yang efektif dan mereka membuang sampah sarap dan bahan-bahan kimia ini ke dalam sungai. Jadi punca yang ketiga adalah disebabkan aktiviti pertanian yang dijalankan di Malaysia. Di penghilangan hasil-hasil pertanian menghasilkan banyak bahan kimia cecair yang disalurkan dalam sungai-sungai, dan hampas-hampas organik yang menjadi bahan buangan pemprosesan dibuang ke dalam sungai. Dan punca yang terakhir adalah disebabkan pembuangan sisa toksik dan minyak dari kapal. Jadi tumpahan minyak ke permukaan air laut membuatkan cahaya matahari terhalang dari sampai ke laut dan mengakibatkan tumbuhan di dalam laut tidak dapat menghasilkan makanan dari proses fotosintesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Datuk Adidin Mizabah. Nombor metrik saya AA200911 dan saya akan terangkan tentang kesan pembuangan sisa toksik. Pertama adalah udara. Pembangunan dan pengurusan yang tidak terancang boleh membawa kesan negatif serta mengancam kualiti alam sekitar. Keadaan ini berbahaya kepada alam sekitar kerana karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kenderaan bermotor akan menjejaskan kesihatan manusia dan menipiskan lapisan ozon. Keseluruhannya, dapatlah dijelaskan bahawa pembuangan sisa toksik berlaku melalui industri perkilangan, kerja-kerja pembinaan dan sebagainya. Kesan dari ini juga menyebabkan berlakunya kejadian cerebu yang menjejaskan aktiviti manusia seperti aktiviti pertanian. Selain itu, kesan seterusnya ialah pencemaran air. Pencemaran air menyebabkan berlakunya perubahan dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai akan memberi kesan terhadap kehidupan. Kesan yang dialami oleh manusia adalah seperti ceri-perit, muntah dan sakit perut. Di samping itu, pembuangan sampah sarap dan najis turut menyebabkan pencemaran air. Setengah penduduk bandar dan kampung mengepam pelbagai bahan buangan yang tidak dirawat terlebih dahulu. Manakala kilang pula turut membuang bahan beracun ke dalam sungai. Seterusnya, mengancam kehidupan akuatik seperti ikan, udang dan sebagainya. Baja dan racun perosak yang digunakan oleh petani juga dibawa oleh air hujan seterusnya mengalir masuk ke dalam sungai, menyebabkan pencemaran air. Seterusnya adalah kesan kepada pencemaran laut. Kesan daripada pencemaran di laut menyebabkan kehidupan akuatik seperti kerang, hidupan liar turut musnah. Seterusnya memungkinkan habitat tersebut pupus. Selain itu, aktiviti manusia seperti memproses serbuk pencuci pakaian serta pembuangan secara terbuka turut memberi kesan kepada pencemaran alam sekitar. Sikap yang tidak bertanggungjawab telah membutakan hati dan perasaan manusia terhadap alam sekitar. Yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran ini berlaku akibat daripada tindakan manusia. Akibatnya terjadi perubahan warna tanah, kehilangan kesuburan dan habisan. Seterusnya, bahan pencemar yang terdiri daripada bahan organik, kimia atau fizik. Kehilangan kesuburan tanah akan mengganggu aktiviti pertanian, khususnya bagi golongan petani yang sumber pendapatannya hasil daripada aktiviti tersebut. Sekiranya semua tanah tercemar, ia akan menjejaskan sumber pertanian. Malah generasi akan datang tidak dapat melihat keindahan alam semula jadi. Akibat
Akibat dari perkara ini, berlakunya perubahan iklim dan berlakunya banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Zarif bin Anwar, nombor metrik AA20118. Saya akan menerangkan tentang sejarah pencemaran radioaktif Bukit Merah 1982. Ia bermula dengan pembukaan kilang memproses nadir bumi di Perak. Pada tahun 1979, Asian Rare Earth CO telah ditubuhkan. Syarikat itu beroperasi pada tahun 1982 dan merupakan sebuah syarikat yang mengekstrak yttrium daripada mineral monazit. Yttrium ialah nadir bumi dan monazit juga mengandungi bahan radioaktif lain seperti thorium dan uranium. Syarikat itu bukanlah masalah besar kerana pemegang saham utamanya ialah Mitsubishi Chemical Industry, Bank Mineral, Lembaga Urusan Tabung Haji dan selebihnya adalah beberapa individu persendirian. Sebelum pembukaan kilang berisiko tinggi ini, mereka telah mendapat khidmat nasihat daripada Pusat Penyelidikan Tun Ismail Puspati, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Hasil daripada perbincangan ini telah diputuskan bahawa sisa yang dirawat monazit adalah hak milik dan tanggungjawab Kerajaan Perak. Sisa terawat ini disimpan kerana dikatakan boleh digunakan sebagai sumber tenaga nuklear. Pada mulanya, kawasan seluas 9 ekar di Parit Perak telah dipilih sebagai lokasi pembangunan kilang ARE ini. Bagaimanapun, bantahan pihak parti politik khususnya penduduk tempatan telah menukar lokasi kepada kira-kira 7 km. Keluhan dan bantahan daripada penduduk tempatan. Sejak kilang itu mula beroperasi, penduduk berhampiran pekan, masyarakat mengadu asap dan bau dari kilang REE itu mengganggu kehidupan mereka. Penduduk mengalami kesukaran bernafas dan pedih mata akibat dari pencemaran ini. Selama bertahun-tahun, aduan mereka telah tidak diendahkan oleh kerajaan. Malangnya, penduduk tempatan telah menemui bukti bahawa sebuah kilang telah membina parit yang mengalirkan pembuangan sisa radioaktif kilang itu ke kawasan yang terletak berhampiran dengan kampung mereka. Pada tahun 1984, penduduk Papan dan Pekan berdekatan mendatangani surat bantahan kepada beberapa pihak termasuk Perdana Menteri, Menteri Kesihatan, Menteri Besar Perak dan Menteri Sains Teknologi dan Alam Sekitar. Respon yang telah diterima amat mengecewakan. Selepas ini, beberapa siri demonstrasi aman telah diadakan oleh penduduk tempatan untuk campur tangan kerajaan. Penduduk dari Lahad, Bukit Merah, Menggelembu juga telah bersama-sama memperjuangkan nasib dan mereka dengan menubuhkan jawatan kuasa bertindak. Antara bukti dan pihak yang terlibat, pembacaan SAM Sahabat Alam Malaysia menunjukkan bahawa tingkat radiasi di situ 88 kali lebih banyak dari batas maksimum yang dibenarkan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa telah memperingatkan bahawa parit yang membawa dan menyimpan sisa radioaktif itu tidak selamat. Jun Ui, seorang ahli limbah industri Jepang, menemukan bahawa area yang dipilih tidak sesuai untuk menyimpan sisa berbahaya. Selepas beberapa perbincangan dan kes itu turun naik beberapa kali di mahkamah, akhirnya pada tahun 1994 ia telah memutuskan untuk menutup dan menghentikan operasi kilang mereka. Penutupan kilang AREE adalah kejayaan terbesar bagi penduduk tempatan yang telah membantah pembukaannya sejak 1982. Sekian daripada saya, terima kasih. Nama saya ialah Atamaran Anak Milin dan saya memegang nombor maktab AA2000622. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang bagaimanakah langkah-langkah untuk kita memelihara dan juga menjaga alam sekitar kita. Langkah pertama untuk kita menjaga dan juga menyelamatkan alam sekitar kita ialah untuk menggunakan tenaga daripada sumber yang boleh diperbaharui. Seperti yang kita tahu, tenaga sumber asli seperti gas, arang, batu dan juga petroleum dapat dapat membawa kesan yang buruk kepada alam sekitar dan juga menjejaskan kesihatan manusia. Sebagai contoh, pengeluaran karbon dioksida yang begitu banyak dapat menyebabkan manusia menghadapi penyakit sistem pernafasan. Jadi, antara sumber tenaga yang boleh diperbarui dapat kita gunakan ialah tenaga solar dan juga tenaga angin.
seperti yang kita lihat di negara maju seperti Amerika Syarikat. Mereka menggunakan begitu banyak tenaga solar di kawasan Texas, Nevada, di mana tenaga tersebut akan digunakan untuk menjana elektrik di kawasan pertempatan tersebut. Langkah yang kedua pula adalah merupakan sebuah langkah yang begitu klasik, namun tidak ramai kita yang mempraktikkan perkara tersebut, iaitu untuk mengamalkan sikap khitar semula. Khitar semula amatlah penting di dalam hidup kita kerana hari demi hari makin banyak sumber asli yang digunakan untuk membuat bahan dan juga bahan tersebut tidak dapat dilupuskan di mana ianya membawa pencemaran kepada alam sekitar kita. Sebagai contoh iaitu botol plastik, di mana botol plastik tersebut dibuang begitu saja dan ada setengahnya dibuang pada tempat yang tidak sepatutnya seperti di sungai. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan sikap khitar semula terhadap botol plastik tersebut di mana ianya dapat digunakan sebagai pasu, sebagai tempat meletak alat tulis dan juga sebagainya. Langkah yang seterusnya pula ialah untuk menanam semula pokok. Seperti yang kita tahu secara saintifik, pokok merupakan sumber utama oksigen pada manusia. Tanpa oksigen, kita tidak dapat melakukan banyak aktiviti harian. Contohnya untuk beraktiviti dan juga bernafas yang paling penting. Oleh itu, kita haruslah menanam semula banyak pokok. Hal ini kerana banyak pokok telah ditebang pada zaman ini khasnya untuk industri pembandaran, di mana pokok-pokok tersebut telah ditebang untuk mendirikan bandar-bandar yang pesat dan juga maju. Dan selepas itu pula iaitu kita haruslah menggunakan air secara berhemah. Air merupakan antara sumber yang paling penting di dalam kehidupan manusia, di mana kebanyakan aktiviti kita menggunakan air sebagai contoh untuk minum, untuk memasak dan juga untuk menyiram pokok-pokok ataupun tanaman di rumah kita. Air hari demi hari semakin tercemar dan juga semakin berkurang. Hal ini, kita haruslah menggunakan air secara berhemah agar air tersebut tidak tercemar dan juga mempunyai bekalan yang cukup untuk kelangsungan generasi yang seterusnya. Antara cara yang kita dapat gunakan untuk menggunakan air secara berhemah adalah untuk menutup sebarang sumber air yang kita tidak gunakan. Sebagai contoh, menutup bilik air ketika kita tidak membasuh pinggan atau menutup bilik air apabila kita sedang memberus gigi. Dan akhir sekali, langkah yang terakhir iaitu untuk menyertai mana-mana aktiviti sukarelawan atau kempen tentang alam sekitar. Hal ini akan memudahkan ramai orang akan sedar tentang betapa pentingnya alam sekitar kita dan juga untuk menambah ilmu pada diri kita bagaimana cara yang betul untuk menjaga dan juga menyelamatkan alam sekitar. Antara aktiviti sukarelawan yang dapat kita sertai iaitu untuk mengikuti aktiviti gotong royong di kampung dan juga kempen kesedaran betapa pentingnya untuk menjaga alam sekitar. Dengan itu, berakhir sudah tentang langkah-langkah yang harus kita ambil untuk menjaga dan juga menyelamatkan alam sekitar kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Faikal bin Mumaris dan nombor matrik saya adalah AA20194. Hari ini saya akan menceritakan tentang bahaya pencemaran sisa toksik terhadap ekosistem dan juga manusia. Baiklah, beberapa definisi penting yang terdapat dalam tajuk ini adalah pencemaran. Apakah itu pencemaran? Pencemaran ialah perbuatan mencemarkan atau mengotorkan sesuatu persekitaran yang bersih. Justru itu, pencemaran alam sekitar boleh didefinisikan sebagai berlakunya perbuatan atau kejadian bahan yang kotor yang terlepas di alam sekitar. Definisi kedua bagi pencemaran ialah sebarang perubahan yang terjadi secara terancang atau tidak terancang. Pencemaran ini mempunyai sifat seperti fizik, kimia dan sebagainya. Bagi definisi sisa toksik ialah bahan buangan yang mengandungi sifat-sifat fizikal, kimia atau biologi yang berbahaya kepada manusia dan alam sekitar. Ianya boleh berlaku dalam masa jangka pendek atau jangka masa panjang. Beberapa informasi ringkas yang ingin saya kongsikan ialah
Menurut laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar melalui akhbar utusan pengguna pada tahun 2001 menunjukkan bahawa jumlah keluaran bahan pencemar di Malaysia dianggarkan sebanyak 933,000 tan setahun. Seterusnya, saya ingin mengongsikan kod bahaya dari United States Environmental Protection Agency yang tersenarai dalam Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1989. Contoh dapat dilihat dalam senarai seperti jadual 1 dan 2. Bagi jadual 1, ianya memaparkan contoh kategori sisa toksik yang ada seperti bukan organik dan juga organik. Bagi contoh-contoh bahan sisa toksik bukan organik ialah perumbum, merkuri, arsenik, asbestos, kuprum, kromium, selenium, perak, nikel, antimoni dan juga kadmium. Manakala bahan sisa toksik organik ialah seperti hidrokarbon, ester, ethers, ketones, PAH, dioksin, furans, komponen fenolik, PCB, racun serangga, amines dan juga nitrosamines. Bagi jadual 2, menunjukkan kod-kod bahaya dan juga apakah contoh sisa toksik tersebut. Bagi kod bahaya S012, contoh sisa toksik ialah seperti sisa minyak dari bengkel automotif atau stesen minyak. Bagi kod S161, ianya adalah serbuk asbestos dari industri asbestos atau simen. Bagi kod S241, ianya adalah cecair larut resap dari tapak pelupusan toksik. Bagi kod S301, ianya adalah sisa dari aktiviti pemprosesan bahan mudah letup. Bagi N151, ianya ialah enapan logam dari hidroksida dari sistem rawatan sisa. Dan bagi kod N022, ianya adalah sisa minyak yang dicemari oleh PCB atau PCT. Seterusnya dan juga yang terakhir adalah N282, iaitu campuran sisa toksik dan juga sisa bukan toksik. Akhir kata, saya ingin mengkongsikan satu mutiara kata, iaitu ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rusyadi Jazmi bin Muhammad Razi dan nombor matrik saya AA200342. Kumpulan kami telah diberi tugasan untuk menyampaikan mesej kepada rakyat Malaysia tentang bahaya pencemaran sisa toksik terhadap manusia dan ekosistem. Maka dengan itu, kami telah membangunkan laman sesawang untuk menyebarkan dan mendidik rakyat Malaysia tentang bahaya pencemaran sisa toksik terhadap manusia dan ekosistem. Kemudian, kami mendapatkan data tentang pembaca laman sesawang kami dengan kami menyuruh mereka untuk menjawab Google Form yang telah dicipta kami sendiri. Maka, inilah hasil dapatan daripada Google Form tersebut. Daripada dapatan soal selidik yang kami bangunkan dengan Google Form ini, kami mendapat 30 respon daripada Google Form ini. Kesemua daripada mereka merupakan lingkungan dari umur 18 hingga 25 tahun. Jadi untuk soalan pertama, saya bertanyakan soalan seperti berikut. Adakah pencemaran sisa toksik dapat memberi impak terhadap manusia dan ekosistem? Dan 100% daripada mereka menjawab ya. Dan soalan kedua, pada pendapat anda, jenis sisa pelupusan yang manakah paling banyak dibuang? Responden yang menjawab ini adalah majoriti memilih plastik sebagai mereka punya jenis sisa pelupusan yang paling banyak dibuang. Dan kemudian diikuti dengan sisa makanan iaitu 23.3%, bahan kimia sebanyak 20% dan akhir sekali adalah bahan kumuh dan tinja. Soalan ketiga pula adalah antara yang berikut, manakah yang paling dapat memberi impak yang besar terhadap manusia dan ekosistem? Maka sebahagian besar daripada mereka menjawab antara bahan kimia dan juga plastik. Dan yang paling banyak adalah orang menjawab plastik. Soalan keempat adalah antara berikut punca-punca yang manakah menjadi penyebab terbesar berlakunya pencemaran? Dan majoriti daripada mereka menjawab sikap manusia yang tidak bertanggungjawab, diikuti dengan pembuangan sisa toksik dari kilang,
kemudian diikuti dengan aktiviti pertanian dan juga pembuangan sisa toksik dan minyak dari kapal. Dan soalan kelima adalah apakah kesan pembuangan sisa toksik yang disebut di atas tadi? Maka kebanyakan daripada mereka menjawab bahawa pencemaran air boleh berlakunya pencemaran air diikuti dengan pencemaran udara dan juga pencemaran tanah. Dan untuk soalan yang terakhir adalah, pada pendapat anda, bagaimanakah pencemaran radioaktif di Bukit Merah pada tahun 1982 dapat dielakkan dengan lebih awal? Maka majoriti daripada responden yang menjawab soalan ini menitik beratkan bahawa undang-undang yang ketat patut dilaksanakan kepada orang yang membuat ataupun pihak yang membina kilang tersebut di Bukit Merah itu. Hal ini kerana kita sedia maklum bahawa radioaktif adalah amat berbahaya bagi kita kerana ia boleh menyebabkan banyak penyakit dan juga menyebabkan badan kita bermutasi dan ianya akan menjadikan badan kita berasa sakit dan tidak sihat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.